Hikayat Merong Mahawangsa atau sejarah Kedah ialah hikayat yang menceritakan Susur Galur, Merong Mahawangsa dan pengasas Kedah di sebuah negeri di Malaysia. Digambarkan hikayat Merong Mahawangsa ini ceritanya berlaku pada zaman saat sebelum pemerintahan British lagi, yang digambarkan pada ketika itu dalam sewaktu zaman Nabi Musa. Jadi mungkin cerita ini ada kesinambungan dengan kisah Nabi Musa, Allahualam. Tapi hari ini apa yang kita orang nak kupaskan hari ini adalah dalam channel YouTube kita orang hari ini, Recai Production, kita orang nak cerita tentang pengalaman kita orang jumpa dengan seorang datuk ni, nama dia Tok Putih. Dan Tok Putih ni digambarkan adalah seorang pengamal spiritual, ilmu spiritual yang kita pun tidak tahu macam mana kebenarannya. Dan nanti kita akan jumpa dengan dia dan kita akan buat macam orang cakap sesi separuh sedar lah. Yang mana Tok Putih ni tadi berdasarkan pengalaman dia yang saya pernah dengar, dia pernah sendiri pergi ke Kedah ketika itu, dan dia mencari makam Sultan Muzaffar Shah, dan dia pergi ke sana. Dan macam mana saat itu spirit Sultan Muzaffar Shah dan sahabat-sahabatnya boleh diterjemahkan oleh Tok Putih, dalam kata lain masuk ke dalam jasad Tok Putih. Jadi hari ini yang kita orang nak rungkaikan. Jadi pengalaman kami hari ini, kami nak jumpa sendiri dengan Tok Putih dan kita orang akan dengarkanlah hikayat Merong Mahawangsa daripada Tok Putih. Jadi hari ini para subscriber, para viewer, siapa yang menonton video kita kali ini, jangan lupa untuk like video ini, share, dan yang paling penting guys, tolong subscribe channel ni supaya kita orang lebih bersemangat nak buat video yang lain. Okey, jadi kalau korang pun tak bersemangat, kita orang pun tak ada semangat juga. Alright. Jadi hari ni kalau digambarkan Merong Mahawangsa ni adalah seorang raja ataupun keturunan raja lah, yang berkaitan dengan raja yang berasal daripada kerajaan Ayutthaya di Siam pada ketika itu, yang di mana pemerintahan diorang ni menggunakan agama Hindu, ataupun diorang ni memang penganut agama Hindu pada ketika itu. Dan pada tahun 18 nak ke 19 Masihi dulu berlakunya satu macam peperangan lah. Dan ketika itu Merong Mahawangsa ni dia pun keluar daripada Ayutthaya dengan niat macam biasalah kalau dulu ada zaman-zaman sebelum orang cakap era 20 milenial ni semua orang rata-rata nak membesarkan koloni mereka, diorang melakukan penghijrahan so di mana diorang akan keluar daripada tanah asal diorang dan diorang pergi menjajah di tempat-tempat di pulau-pulau. Contoh macam British datang ke Malaysia, Belanda datang ke Indonesia, Jepun datang ke Malaysia, contohnya begitulah. Jadi Merong Mahawangsa ni pun pada ketika itu dia mahu memperluaskan wilayah kekuasaannya. Okey. Lepas tu bila dia pun berhijrah lah dengan tentera dia yang ketika itu tak berapa besar lah, dan dia ada seorang assistant nama dia Panglima Awang. Panglima Awang ni lah orang cakap pengikut setia Merong Mahawangsa ni. Jadi Merong Mahawangsa ni bila dia sampai ke tanah Kedah pada ketika itu, kalau tak silap saya Kataha ataupun Kedah lah yang kita kenal pada hari ini, dia telah memeluk Islam. Pada mulanya dia ni agama Hindu, dan at last dia ni memeluk Islam. Dan disebabkan dia memeluk Islam ni tadi, kerajaan Ayutthaya marah ataupun Raja Ayutthaya murka kepada Merong Mahawangsa. Jadi bila dia dah memeluk Islam tadi, daripada Merong Mahawangsa ditukar nama kepada Sultan Muzaffar Shah I. Okey, jadi bila dia dah peluk Islam, Sultan Ayutthaya ni, Raja Ayutthaya ataupun Ayutthaya, dia ada pelbagai jenis orang cakap variant of pronunciation. So nanti korang boleh search sendiri lah kat Google, ada yang sebut Ayutthaya, ada yang Ayutthaya
Dia Petronas Ayutthaya ni dia hantar tentera dia kan bunuh Sultan Muzaffar Shah ni kan di Kedah ketika itu. Jadi dalam video kali ini kan Tok Putih ni kan dia akan menceritakan macam mana pengalaman dia pergi ke Kedah ketika itu kan, lalu dia melawat makam Sultan Muzaffar Shah kan, dan bila dia melawat makam Sultan Muzaffar Shah ni, Tok Putih mendapat gambaran kan, dan mendapat beberapa mimpi, gambaran kan, dalam keadaan separuh sedar tadi, bayangan macam mana apa yang Sultan Muzaffar Shah ataupun Merong Mahawangsa tadi lalui sewaktu zaman dia hidup sampailah dia meninggal. Jadi hari ni inilah yang kita orang nak kongsikan dengan korang kan, untuk tatapan kalian kan. Semoga video ini bermanfaat untuk korang. Okay. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم Perjalanan hamba dari Kajang menuju ke Kedah. Bermula perjalanan hamba dari Kajang ke Kedah bersama dengan keluarga semua. Perjalanan yang penuh dengan getir. Singgahnya hamba di suatu gunung Semanggul untuk hamba mencari pulut dengan durian, untuk hamba melihat saudara-saudara hamba di Kedah Darul Aman. Perjalanan berliku-liku tempuh semua bukit bukau. Setibanya hamba di Kedah, bertemulah hamba dengan saudara hamba. Namanya dulu Merong Mahawangsa. Setidak keadilan kerajaan Ratu Ayutthaya ketika itu di Thailand mengejar dia kerana dia sudah memeluk agama Islam. Kabarnya begitu, tuan hamba. Hamba bertemu mereka. Tidak berhayat untuk ke sana, tetapi dijemput hamba untuk melihat apa yang dibuat oleh orang di sana kepada mereka. Bermulalah perjalanan hamba. Berjalan menaiki kereta dua keluarga, kalau tak silap hamba ketika itu. Dibawanya lah kereta itu menuju satu perjalanan yang tidak pernah hamba pergi di situ. Rupanya ada saudara hamba, yaitu Al-Muzaffar Shah, almarhum Muzaffar Shah. Gambarannya Sultan Kedah ketika itu. Tiba hamba di makam dia. Hamba melihat dia sangat sedih kerana dia dibunuh oleh durjana tentera Ayutthaya. Tentera bergajah mengejar dia bersama panglimanya yang diberi nama Panglima Awang, dan bersama seorang anaknya dan serta istrinya. Hamba pergi melihat di pinggir kubur makamnya yang tidak terjaga ketika itu. Perasaan hamba jadi marah
Kerana perjuangan dan pengorbanan dia di bumi Kedah, dia lari daripada Gunung Jerai dikejar oleh tentera Ayutthaya. Dibaling dengan satu lembing pertama, dia lari. Lembing kedua dapat ditahan oleh panglimanya. Yang ketiga, kerana ketika itu sudah sampai suratan takdir, lembing itu langsung terkena di lambung hatinya. Hamba melihat sejarah dia di bumi Kedah. Ketika itu sangat hamba sedih dan kecewa kerana makamnya tidak dipandang oleh negeri Kedah ketika itu. Setibanya hamba pada waktu maghrib, sungguh iba sebab di dada melihat kerajaan Kedah yang gilang gemilang. Katanya ketika itu tidak dipandang seorang pembesar raja yang telah berjuang menegakkan keadilan di negara. Kedah tua lama sungguh cerita ini. Di waktu itu di maghriblah gambarnya. Hamba sangat marah apa yang berlaku di bumi Kedah ketika itu. Lalu hamba menepuk keadaan itu, ibaratnya, "Ya nak, kau kenapa kau membuat saudara-saudara hamba jadi begitu?" Sejarah terus menggambarkan kemarahan bumi dan langit. Ketika itulah perasaan yang sangat hibah. Bergetar-getar langit, turun tangan, tidak puas hati dengan apa yang berlaku ketika itu. Di malamnya hati hamba masih terluka kerana saudara-saudara beta diperlakukan sedemikian rupa. Perjalanan yang sangat getir sampai di sana, hibah yang ada pada diri ini sangat marah hamba ketika siapa datang. Sila jauh, hamba mau bercerita kepada cucu-cucu hamba. Ya, sila pergi. Ya, tidak perlu. Pada malamnya hamba bermimpi. Hamba bertemu dengan satu batra yang sangat besar, gagah ketika itu. Hamba melihat satu raja, Raja Ali namanya diberi. "Untuk apa raja kamu mau jumpa saya?" Dia sangat gembira. Katanya, keluarga, mari, akan berlaku bencana di bumi Kedah tidak lama lagi. Ya, anda benar. Seminggu selepas kehadiran itu, bumi Kedah dilanda banjir. Dilanda banjir yang telah lama tidak berlaku di bumi Kedah. Selepas peristiwa itu, berlakulah penemuan kota lama sebelum 500 Masehi gambarannya. Kalau dihitung-hitung itu zaman Musa. Penemuan itu berlangsung dengan penemuan biji besi. Digambarkan di situ pernah ada satu kota yang telah membangun, kerana gambarannya manusia ketika itu telah tidak menerima ajaran Tuhan semesta alam. Negeri itu diberi azab oleh Tuhan semesta alam. Selepas pada itu, peristiwa demi peristiwa, sebulan kemudian hamba datang melihat saudara hamba lagi. Hamba sungguh terperanjat. Kenapa? Wah, dia dah mula naikkan makam itu, dan makam itu telah diperbarui kabarnya, sebab peristiwa banjir itu ada petanda daripada pembesar-pembesar Kedah ketika itu merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Alhamdulillah,
Selepas peristiwa itu, hamba mula kenal Muzaffar Shah, saudara hamba. Asalnya namanya Merong Mahawangsa. Gagah berani orangnya. Tidak terlalu besar tapi tagak. Bermisai. Mukanya Kedah ada kesinambungan dengan kerajaan Islam pada zaman dulu. Kesinambungan itu dia ada saudara di Melaka katanya. Okay guys, dan digambarkan Merong Mahawangsa ni dia merupakan penyumbang dalam permulaan penyebaran agama Islam di tanah Melayu pada ketika itu kan. Dan lepas tu kan, bila bermula dah daripada Merong Mahawangsa ni kan, Islam pun mulalah berkembang di tanah Melayu sampailah ke hari ini. Saat kami syuting kan, dan saat kita orang tengah bersama dengan Tok Putih kan, saat dalam sesi separuh sedar ketika itu, tiba-tiba guys kan, tiba-tiba kan, this is real lah, cakap kita orang buat syuting masa tu dekat apa ladang jagung kan, tiba-tiba di ladang jagung, dan di situ ada satu pondok lah, so kita orang pun buat sesi tu dekat situ kan, kat atas pondok tu. And then saat kita orang tengah recording, tiba-tiba juru kamera kita orang, dekat belakang dia ada orang botak warna hitam lari like dekat belakang kameraman kita orang. So benda tu pun mengejutkan kan. Tapi masa tu yang ada masa syuting tu kita orang bertiga kan, ada seorang sahabat saya, 2 orang dengan Tok Putih lah. So kita orang ni menyaksikan benda tu. And then bunyi apa, anjing pun sahut menyahut kat sana sini, bunyi ayam pun berkokok. Masa tu pukul 12 malam guys, kenapa tiba-tiba ayam berkokok? Kan, bila Tok Putih pun bercerita dan terus kan, at last kan, ada satu scene ni Tok Putih tiba-tiba cakap kan, sebelum sebelum yang orang hitam tu lari kat belakang kameraman kita orang tu, tiba-tiba ada satu part ni Tok Putih cakap, yang datang tu tolong menjauh kan, kira macam tu lah. So dia nak cakap yang datang tu malam ni yang tak diundang tu tolong pergi, jangan kacau kan. Cucu-cucu Dan nak dengar cerita. Itulah lebih kurang guys. Kerana saudara-saudara beta diperlakukan sedemikian rupa, perjalanan yang sangat getir sampai di sana, hibah yang ada pada diri ini sangat marah hamba ketika siapa datang. Sila jauh, hamba mau bercerita kepada cucu-cucu hamba. Ya, sila pergi. Ya, tidak perlu. So benda ni memang orang cakap, memang kadang-kadang kita cerita, kita ni nak tahu cerita Merong Mahawangsa saja, tapi kan, bila kita alami sendiri kan, syuting konten-konten misteri macam ni, benda-benda tu akan datang. Right, so siapa yang tak kuat, jangan cuba-cubalah kan, try konten-konten misteri macam kita orang buat ni. Okay guys kan, alright, kita lanjut balik kan. So bila Tok Putih pun samalah bercerita kan, selepas kejadian tu tadi kan, sampai apa, dalam lebih kurang 15 minit macam tu Tok Putih bercerita kan, tiba-tiba Tok Putih pun dia rasa macam berat guys. Dia rasa macam berat kan, macam tak dapat nak teruskan cerita tu kan, sebab katanya kan, yang datang malam tu tak mampu, Tok Putih sendiri tak mampu nak kawal, nak bawa. So cerita ikat Merong Mahawangsa ni kan, kata Tok Putih memang satu cerita bukan yang biasa-biasa, cerita yang besar kan. Okay.
Jadi kan at last Tok Putih pun tak dapat nak continue, tak dapat nak cerita sampai habis sebab cerita ni macam tak dibenarkan untuk dicerita sampai buka semualah. Okay guys, jadi bila dalam cerita Tok Putih ni kan, actually Tok Putih masa tu dia menceritakan kan, dia pergi ke makam Sultan Muzaffar Shah ataupun Merong Mahawangsa ni tadi kan, pada tahun tu ketika dalam 2000-an lah, 2004, 2006 macam tu lah. Tok Putih sampai saja di makam Sultan Muzaffar Shah ketika itu, dia berasa sangat marah dia berasa sangat marah kerana kan, masa tu dia lihat kan, di sekeliling makam Sultan tu besar kan, warna kuning macam makam diraja, memang makam diraja kan, makam Sultan kan, tapi tak dijaga kan, rumputnya tinggi, lepas tu catnya pun dah compang-camping kan, atapnya pun dah buruk-buruk, so memang tak dijaga langsung lah kan. Ketika itu kan, spirit Sultan Muzaffar Shah masuk ke dalam badan Tok Putih kan, dan beliau marah kan, baginda sangat marah begitu kan. Lepas itu Tok Putih pun marah begitu, dan selepas kan kejadian tu kan, bila dah balik, bila Tok Putih balik je daripada Kedah tu, tiba-tiba di Kedah berlaku satu peristiwa banjir besar kan. Jadi cerita ni kita just nak nampakkan mungkin ada synchronization dia kan, mungkin ada kena-mengena, tapi wallahualam hanya Tuhan saja yang mengetahui. Jadi bila Tok Putih dah balik kan, balik ke tempat dia, berlakulah banjir besar di Kedah. Dan lepas tu kita datang balik, dia orang datang balik dekat Kedah. Bila dah datang balik kat Kedah tu kan, masa tu tiba-tiba adanya satu penemuan, iaitu Candi Lembah Bujang. So kalau korang nak tahu cerita pasal Candi Lembah Bujang, itu nanti kita akan cerita dekat maybe our next video. Kalau korang nak tahu cepat, nanti korang boleh google sendiri kan. Candi Lembah Bujang ni dia penemuan macam bangunan tapi di dalam tanah guys. Jadi kalau digambarkan ketika itu, dahulu di Kedah adanya sebuah kerajaan orang cakap yang unggul kan. Jadi inilah mungkinnya sisa-sisa daripada peninggalan Raja Merong Mahawangsa ataupun Sultan Muzaffar Shah ni tadi kan. Dan Tok Putih sendiri pergi kan, di Merebok ketika itu di Kedah kan, di Candi Lembah Bujang tu kan, di mana tempat dia tu ladang sawit kan. Tapi bila digali-gali dalam tanah tu adanya apa orang cakap tekstur ataupun peninggalan tapak-tapak dinding-dinding bangunan kan, yang telah runtuh kan. Dan di situ memang orang cakap auranya memang sangat kuat kan. So siapa yang ada pengalaman nanti boleh cuba pergi ke sana, di Candi Lembah Bujang di Merebok, Sungai Petani Kedah. Okey, dan lepas tu adanya penemuan biji besi kan, biji besi di sekitar itu kan. Dan ada lagi kan, kalau kita cerita dalam cerita biji besi tu dalam video ni tak habis guys kan. And then kita ada penemuan kapal kan, kapal di Gunung Jerai kan, itu pun kita akan cerita dalam video yang seterusnya nanti. Okey, jadi kan, kepada yang menonton pada video kali ini kan, jangan lupa kongsikan, like dan subscribe channel kami supaya kami lebih semangat dan kami lebih mengeluarkan idea yang benar-benar untuk tetapan kalian. Okey, jadi guys, apa yang berlaku semua ini hari ini kan, tak lain dan tak bukan hanyalah untuk kita ambil untuk sebagai pengajaran ataupun pelajaran bagi semua para netizen dan manusia-manusia di luar sana kan. Korang sendiri judge, korang sendiri tengok cerita ni, video ni, korang sendiri judge, korang sendiri buat keputusan sama ada cerita ni benar ataupun cerita ini tidak kan. Kami hanya menyediakan untuk tetapan anda kalian, untuk hiburan semata-mata. Jadi kan, apapun kan, kalau kita mesti beringat kan, dalam dunia ni tak ada benda yang berlaku tanpa sebab. Apa pun berlaku mesti ada sebab kan? Jadi kalau kita nak kata cerita-cerita mistik ni tak boleh diceritakan kan, mana mungkin cerita ni ada
Kalau cerita-cerita mistik ni tak ada, tahyul, tak benar, kenapa cerita ni ada daripada zaman dulu lagi? So saya tak mengatakan benda-benda ni benar atau salah. Saya tak berpihak pada mana-mana pihak. So korang sendiri yang nilai. Okay? Jadi sebelum korang berhenti kan, jangan lupa subscribe channel kami. Sekali lagi saya cakap, jangan lupa subscribe supaya misteri ini tidak menyeludupi anda.